Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Alhamdulillah, kembali lagi dalam Assalamualaikum dan subhanallah. Kita akan teruskan perkongsian kita pada pagi ini untuk bercerita tentang wakaf dan juga pemerkasaan pembangunan wakaf di Malaysia. Dan alhamdulillah pada pagi ini kita bersama-sama dengan pakarnya, kita bersama-sama dengan Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Wakaf Malaysia, Dr. Rizwan Bakar. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Baiklah, insya-Allah kita pada pagi ini akan memaklumkan sedikit mengenai hala tuju serta matlamat Yayasan Wakaf Malaysia YWM ya Doktor dalam pembangunan wakaf di Malaysia, dan juga di samping itu kita nak memaklumkan juga kepada masyarakat mengenai inisiatif kerajaan di peringkat persekutuan dalam pembangunan wakaf di Malaysia. Dan mungkin Doktor boleh terangkan sedikit sebanyak ya mengenai tujuan dan peranan penting YWM ini khususnya dalam pembangunan dan perkembangan wakaf di Malaysia, insya-Allah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertama sekali terima kasih Cik Puan Ana dan juga TV Hijrah kerana menjemput Yayasan Wakaf Malaysia untuk berkongsi sedikit berkaitan dengan wawasan dan juga belanjawan 2024. Bila kita menyebut Yayasan Wakaf Malaysia, Yayasan Wakaf Malaysia ini telah ditubuhkan oleh Kerajaan Persekutuan pada tahun 2008. Dia di bawah Menteri Agama, Jabatan Perdana Menteri. Fungsi Yayasan Wakaf Malaysia ada di peringkat persekutuan yang perlu saya tekankan kepada tuan-tuan perempuan di luar sana yang mungkin belum jelas fungsi Yayasan Wakaf Malaysia ya. Wakaf ini adalah di bawah Majlis Agama Islam setiap negeri. Dan Yayasan Wakaf Malaysia hanyalah menjadi entiti kerajaan di peringkat persekutuan untuk mengharmonikan dan menyatukan Majlis Agama Islam supaya arah tuju dan pergerakan wakaf itu dapat berjalan dengan lancar. Secara ringkasnya, Yayasan Wakaf Malaysia ada tiga fungsi utama Yayasan Wakaf Malaysia. Pertama, membantu Majlis Agama Islam negeri, setiap negeri ya, termasuk Sabah dan Sarawak, untuk membangunkan hartanah sedia ada dan berusaha untuk memajukan hartanah di masa hadapan. Itu fungsi pertama ya. Kedua, Yayasan Wakaf Malaysia juga berfungsi menjadi pusat sumber rujukan mengenai wakaf, apa sahaja berkaitan dengan wakaf di dalam ataupun di luar negara. Dan ketiga, Yayasan Wakaf Malaysia memainkan peranan yang sangat penting untuk menjalinkan hubungan antara Malaysia dan negara-negara di luar Malaysia, khususnya negara-negara yang telah melaksanakan sistem wakaf di negara-negara Arab seperti Arab Saudi, Qatar, Oman dan juga contohnya Turki dan Indonesia. Itu secara ringkas fungsi dan peranan Yayasan Wakaf Malaysia. Masya-Allah, agak besar juga sebenarnya peranan yang dimainkan oleh Yayasan Wakaf Malaysia ini. Dan mungkin apakah sebenarnya Doktor matlamat dan juga hala tuju YWM yang Doktor mungkin boleh kongsikan dalam menjayakan wakaf di Malaysia? Sebab saya diberitahu juga sebenarnya wakaf ni adalah tak ada sistem yang dicipta yang antara yang besar yang banyak membantu sebenarnya kepada pembangunan negara juga. Ya, terima kasih Hana ya. Bila saya diberikan amanah untuk menerajui Yayasan Wakaf Malaysia, saya melihat bahawa Malaysia sebenarnya mempunyai potensi yang sangat besar. Sebagaimana potensi dan kejayaan sistem kewangan Islam di mana Malaysia menerajui perbankan Islam contohnya ya. Wakaf juga mempunyai potensi besar untuk Malaysia menjadi champion untuk menjuarai isu-isu wakaf. Jadi saya meletakkan sasaran supaya Malaysia ni, kalau dulu kita lihat bahawa wakaf ini dari sudut tradisinya, ya, kita fokus kepada masjid, sekolah, mungkin sistem-sistem di kampung-kampung dan sebagainya. Tetapi saya menyasarkan bahawa supaya wakaf ini menjadi sektor ketiga ekonomi negara, supaya tidak bergantung sangat kepada sumber kerajaan untuk memajukan masyarakat. Jadi sebagai third sector economy ataupun sistem ekonomi secara umum ya, pembangunan wakaf seharusnya tidak hanya menekankan atau memfokus kepada wakaf tradisi tadi. Ya, jadi kita nak anjakkan daripada wakaf tradisi kepada wakaf ekonomi, di mana wakaf inilah boleh membina aset negara dan nikmat dan boleh dinikmati bukan sahaja oleh umat Islam tetapi bukan Islam.
Dia berbeza dengan zakat. Zakat fokus kepada Islam, ya, golongan asnaf yang tersebut dalam Quran, 8 asnaf tu. Tetapi wakaf lebih umum dan sektornya lebih besar. Cuba anda fikir, tuan-tuan di luar sana, cuba kita beri gambaran. Ya. Sektor zakat contohnya, kita kena keluarkan 2.5%. Di mana perginya 97.5%. Di situlah sebenarnya sektor wakaf, sektor infak yang kita boleh garapkan. Itu perkara pertama ya. Maksudnya halal tuju kita sekarang ni kita nak menganjak wakaf tradisi kepada wakaf tradisional, kepada tradisi kepada wakaf ekonomi. Kedua, kita menyasarkan juga berdasarkan kepada statistik yang kami ada ya. Untuk makluman tuan-tuan dan puan berdasarkan kepada statistik yang kami ada, kami dapati bahawa sudah mula berlaku anjakan paradigma masyarakat di mana mereka berwakaf menggunakan teknologi terkini. Jadi kita nak tekankan di sini, insya-Allah di masa akan datang terdekat ini, kita akan all out menggunakan teknologi IR 4.0 ya. Contohnya penggunaan QR code dan sebagainya untuk menggalakkan lebih ramai rakyat Malaysia untuk berwakaf dengan Yayasan Wakaf Malaysia dan juga Majlis Agama Islam setiap negeri. Ketiga yang saya ingin tekankan dan sasarkan adalah kita menjadikan wakaf ini sebagai satu budaya. Ini yang perlu, yang saya rasa memerlukan jangka masa yang panjang untuk mewujudkan budaya wakaf dalam masyarakat Malaysia. Dan bagaimana kita nak laksanakan, persoalannya bagaimana, kan? Jadi yang kita fikirkan untuk menjadikan Malaysia sebagai negara champion meneraju wakaf, membudayakan wakaf ini perlu bermula di rumah, perlu bermula di peringkat sekolah, sekolah rendah, sekolah menengah hingga ke universiti. Ini kita panggil sebagai wakaf advokasi. Dan perkara keempat yang mungkin saya boleh berkongsi adalah hasrat kita untuk membawa Malaysia ni, Yayasan Wakaf Malaysia khususnya dengan bantuan Majlis Agama Islam Negeri, menjadikan Malaysia ni sebagai model dunia terhadap pengurusan wakaf secara profesional dan mempunyai integriti. Kita lihat bagaimana kejayaan institusi wakaf di luar negara, contohnya Qatar Foundation yang mempunyai harta wakaf yang nilainya berbilion US dollar. Sekiranya Qatar Foundation boleh melaksanakan kejayaan wakaf di negara mereka, saya percaya dengan dukungan semua pihak, kita Malaysia juga boleh berjaya, insya-Allah. Subhanallah. Kalau kita lihat kadang-kadang kan konsep wakaf ni perlu diubah sesuai kan. Sebab kadang kita rasa orang yang ingat wakaf ni adalah mereka yang mempunyai kekuatan ekonomi. Yeah. Tetapi hakikatnya kita semua juga mampu untuk berwakaf kalau kita boleh kita faham dengan erti kata yang sebenar konsep wakaf ini. Maknanya anak-anak pun mereka boleh belajar untuk berwakaf. Betul. Ya, Subhanallah. Betul. Baiklah, subhanallah, Doktor, dalam Belanjawan 2024 kan Malaysia Madani telah dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada 13 Oktober 2023 yang lalu kan, untuk meletakkan sebenarnya wakaf sebagai agenda utama negara di mana sejumlah 600 juta ringgit telah pun diperuntukkan khas bagi inisiatif dan juga pelaksanaan pembangunan wakaf di Malaysia. Ya, dan mungkin doktor boleh ulas sedikitlah, dan doktor pun nampak kelihatan gembira dengan bajet yang dibentangkan untuk segmen wakaf ini. Ya. Komen sikit doktor. Ya, terima kasih. Soalan ini sangat menarik ya, tuan-tuan di luar sana ya. Bila Perdana Menteri membuat pengumuman dana sebesar 500 juta yang belum pernah dilaksanakan sebelum ini, maka banyaklah persoalan-persoalan timbul. Orang tanya, orang email, orang sembang-sembang. Jadi saya ingin perjelaskan kepada tuan-tuan dan puan supaya tidak berlaku salah faham ya. 600 juta ini terbagi kepada dua. Satu, pertama 500 juta khusus untuk pembangunan tanah-tanah wakaf. Dan kedua, 100 juta untuk program MyCF di bawah Suruhanjaya Security. Saya ringkaskan saja ya. 500 juta yang dimasukkan di dalam Belanjawan 2024 mengkhususkan kepada pinjaman daripada kerajaan kepada sektor ekonomi, khususnya pembangunan hartanah. Jadi apa yang saya boleh gambarkan ya, sekiranya tuan-tuan perempuan ataupun Majlis Agama Islam negeri-negeri mempunyai projek yang high impact, kita nak high impact, bukan projek biasa ya. Kita nak projek yang ada high impact, outcome base, di mana manfaatnya memang akan terasa oleh masyarakat. Ya, contohnya, saya ambil contoh ya. Malaysia belum ada lagi hospital wakaf.
Mengapa tidak kita bina satu hospital wakaf? Kalau nilai pembinaan satu hospital wakaf lebih kurang 250 juta, boleh tak kerajaan boleh memberi peruntukan contohnya 50 juta pinjaman untuk memulakan projek ini. Dan selebihnya dengan dukungan sektor korporat dan sektor swasta. Jadi nak perjelaskan kepada tuan-tuan dan puan ya, it is not free money lah dalam bahasa modernnya, it's not a free money. Ia bentuk pinjaman supaya ada accountability, tanggungjawab terhadap projek-projek yang hendak dilaksanakan. Itu yang 500 juta. Untuk yang 100 juta pula, ia berfokus kepada kerjasama dengan Suruhanjaya Security, Suruhanjaya Security, untuk mengangkat wakaf di dalam pasaran moral Islam di Malaysia. Ini benda perkara baru yang memerlukan inovasi ya. InsyaAllah dengan kerjasama kepakaran yang ada di Yayasan Wakaf Malaysia dan juga Suruhanjaya Security, kita boleh banyak membangunkan inovasi produk-produk Islam khusus berkaitan dengan wakaf. Wallahu a'lam. Subhanallah, satu saya kira inisiatif yang cukup baik yang diberikan oleh kerajaan untuk melihat sebenarnya wakaf ini dibangunkan dan menjadi antara teraju ekonomi Islam. Subhanallah. Baik, kalau begitu kan doktor, antara peranan wakaf yang dinamik kalau kita lihat pun telah menghasilkan banyak sebenarnya produk wakaf kontemporari. Dan apakah antara projek terkini YWM dalam menyampaikan maksud wakaf itu, wakaf membangun Malaysia Madani. Okey. Ya, terima kasih. Bila kita sebut Malaysia Madani, maksudnya kita hendak memakmurkan masyarakat, memakmurkan negara. Antara projek-projek yang berada dalam program Yayasan Wakaf Malaysia dengan kerjasama Majlis Agama Islam setiap negeri adalah contohnya kita mempunyai hotel wakaf. Kita ada 4 hotel wakaf di Malaysia, di Terengganu, di Perak, di Melaka. Dan hotel wakaf ini contohnya boleh dimanfaatkan oleh masyarakat secara umumnya. Dan kita lihat bahawa ramai rakyat Malaysia suka bercuti ataupun menghadiri mesyuarat dan sebagainya, jadi manfaatkanlah contohnya hotel wakaf yang kita ada. Antara program-program lain yang bersifat kontemporari yang kita dah laksanakan adalah bagi membuka ruang kepada pelabur-pelabur yang ini kategori orang yang berduit lah, ya, untuk mewakafkan unit amanah mereka. Ya, unit amanah yang mereka laburkan contohnya di dalam Amanah Saham Bumi Putra, dan kita ada beberapa program di dalam Yayasan Malaysia, contohnya dengan kelangan trust, unit trust dan sebagainya, di mana contohnya katalah saya melabur RM100,000, 100,000 unit, 10,000 unit saya wakafkan. Dan hasilnya manfaatnya akan diberikan kepada golongan yang sangat memerlukan. Dan kita ada banyak program sebenarnya kalau nak sentuh ya. Antara program-program yang agak menarik untuk kita fikirkan bersama kepada masyarakat di luar sana ya, di mana keperluan, sebagai contoh, masyarakat mengambil pelindungan insurans takaful. Kita juga ada produk wakaf base takaful untuk pelindungan masa depan. Masya Allah. Satu inisiatif yang cukup menarik. Dan mungkin terakhir, doktor, apakah antara hasrat serta harapan doktor dalam melihat perkembangan wakaf di Malaysia ini, khususnya dari sudut kesedarannya dan pelaksanaannya itu sendiri menjadi berjaya insya-Allah dan juga direalisasikan dengan baik? Okey, pertama saya mengharapkan masyarakat di luar sana cuba memahami peranan Yayasan Wakaf Malaysia dan juga peranan Majlis Agama Islam Negeri. Peranan kami adalah peringkat persekutuan, di mana kita nak supaya gagasan wakaf ini dapat difahami oleh masyarakat, tetapi aset-aset atau harta-harta wakaf yang dibangunkan oleh Yayasan Wakaf Malaysia bukan milik Yayasan Wakaf Malaysia. Ianya adalah milik setiap negeri Majlis Agama Islam Negeri. Itu kefahaman pertama yang masyarakat kena faham. Kedua, membudayakan tadi. Kita panggil sebagai wakaf advocacy, ya. Membudayakan wakaf. Bermula dari mana? Dari diri kita. Rasulullah SAW berpesan setiap subuh kita bersedekah. Jadi kita nak wawarkan kepada masyarakat, bersedekahlah sehari RM1 contohnya. Ataupun Yayasan Wakaf Malaysia mempunyai program kita panggil potongan gaji kepada pegawai kerajaan, ya. Kita dapati bahawa
potongan gaji pegawai kerajaan, kita ada seramai lebih kurang 1.6 juta pegawai tangan kerajaan. Tetapi semangat untuk memudayakan potongan gaji RM1 sebulan itu masih lagi rendah. Cuba Hana dan tuan-tuan fikir, kalau semua pegawai-pegawai kerajaan mewakafkan RM1 saja sebulan, maksudnya dana wakaf kita ada sebanyak 1.6 juta Malaysia ringgit. Itu RM1. Apatah lagi kalau orang sanggup, ada yang untuk pengetahuan Hana dan tuan-tuan puan, ada yang buat potongan gaji RM50 sebulan. Ada yang RM100 sebulan. Yang memeranjatkan kami, kebanyakannya yang berwakaf potongan gaji ini adalah wanita. Wah. Kita tahu kehebatan Allah bagi kat wanita semangat dia. Satu. Kedua, fakta yang kami ada, non-Muslim juga buat potongan gaji untuk wakaf. Jadi kepada tuan-tuan di luar sana, kalau tuan-tuan adalah pegawai kerajaan, sektor korporat, cabaran kepada tuan-tuan dan kepada saya, kita semua adalah, kalau rakan-rakan kita bukan Islam boleh berwakaf, mengapa tidak diri kita? Subhanallah, saya rasa ini adalah satu efort yang cukup baik sebab mungkin orang tercari-cari apakah lagi sedekah jariah selain daripada masjid, madrasah yang boleh mereka buat. Tapi mereka juga boleh menyumbang kepada prasarana serta pembangunan negara melalui wakaf ini. Subhanallah. Terima kasih banyak-banyak kepada Dr. Rizwan Bakar kerana memberikan pencerahan kepada kita mengenai Yayasan Wakaf Malaysia ini. Harap dapat beri manfaat kepada anda semua. Nak berhenti di seketika, insya-Allah kembali lagi selepas ini di Assalamualaikum. Jangan ke mana-mana.